Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang jemaah, sidang penonton, para ejen-ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput untuk hadir di dalam majlis zikrullah secara atas talian ataupun online ini. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Selamat datang kepada semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru menyertai pengajian kita pada malam ini ataupun pada sesi ini, insya-Allah dalam kajian kitab Lisanul Haq, ini kalam-kalam kebenaran. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan istilah sebenar-benar syukur yang hadir dari hati yang benar-benar mengenali akan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dalam hidup kita ini. Tiada sebab untuk kita untuk menderhakai Allah. Tiada sebab untuk kita beralasan untuk berubah. Kerana nikmatnya melimpah ruah. Itu dia, nikmatnya melimpah ruah. Sehingga kan tiada sebab untuk kita tidak berubah. Kalau nak diukur satu persatu nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini, tidak terukur sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Jadi, dengan lafaz Alhamdulillah itu mudah-mudahan membersihkan segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati sanubari kita ini. Melunturkan, menghancurkan segala kekeliruan, keraguan yang mana untuk mengembalikan diri ini kita kembali kepada pencipta yakni Allah Azza wa Jalla, untuk kita merenung dengan sedalam-dalamnya akan nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Untuk kita membangunkan kembali semangat untuk kembali menjadi hamba-Nya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Moga-moga dengan barakah kita menyambut dalam bulan Rabiul Awal ini dengan barakah kekasih Allah, Habibullah, kita mendapat tempias untuk kita bangkit menjadi pencetus untuk kita terus bergerak ke hadapan dengan sempurna kita menghayati bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Kita berazam untuk membanggakan Nabi SAW. Kita nak berazam untuk meletakkan kembali sunnah baginda Nabi SAW. Biarpun susah, tapi kita akan mempertahankan sunnah. Sunnah ini adalah apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW. Bersandarkan Al-Quran, bersandarkan wahyu daripada Allah SWT. Perbuatan Nabi, percakapan Nabi, suruhan Nabi, apa yang dinisbah kepada baginda Nabi SAW, itu dikatakan sebagai sunnah baginda Nabi SAW. Kebiasaannya Nabi buat, kebiasaannya Nabi bawa dalam hidup ni apa. Itu dia. Jadi sudah jemaah mulia Allah Ta'ala, alhamdulillah bantu sebarkan, tag kawan-kawan, bagi ajak sahabat handai, rakan dan taulan, saudara mara, keluarga,
untuk sama-sama kita duduk dalam majlis kita pada malam ini, perbetulkan niat, fokus kepada perbahasan kita. InsyaAllah jangan ada perbualan-perbualan yang lari daripada tajuk. Pastikan kita menjurus kepada perbincangan. Kita nakkan pahala itu. Sebab inna a'malu binniyat wa inna malikulli imri ma nawa. Kita apa yang kita niatkan itu yang kita dapat. Jadi bila kita niat menuntut ilmu, maka kita berikan sepenuh keperhatian, sepenuh penumpuan, dan kita berada dalam kelas yang formal. Ini formal lah. Kan kita ada siri yang informal, yakni siri santai, bual bicara ada, dan kita harap sama ramailah yang formal dan yang santai. Sebab kadang-kadang yang formal jadi rigid. Adapun kita kena serius. Dalam bab agama kita tak boleh main-main sebenarnya. Dalam bab dunia itu permainan, kal-la'ibun. Tapi mari bab agama tak ada main-main. Sebab dia melibatkan syurga dan neraka. Macam soal hidup dan mati lah tuan-tuan. Kalau main soal hidup dan mati, mana boleh main-main. Macam contoh COVID. Try tengok pelawak sekali. Kata buat lawak sekali tentang COVID. Tangan tangkap masuk jail tahulah. Kan? Tu baru tentang COVID tu. Belum jadi bab syurga neraka lagi. Sebab tu dalam intonasi ataupun pendekatan tentang membawa kita kepada Allah, bercerita tentang syurga dan neraka, apatah lagi, ini perbahasan yang serius. Contoh nak syurga. Nak ke tak nak? Tu dia. Kita takkan layan orang yang acuh tak acuh ni. Kita tak layan orang yang 50-50. Kita nak layan orang yang sungguh-sungguh nak. Tu nak serius. Serius buyer macam tu lah. Seriusnya orang yang bersungguh nak. Itu kita layan. Yang 50-50 kita tak layan. Sebab syurga bukan dengan rayuan. Ingat. Syurga bukan dengan rayuan. Syurga itu adalah dengan pilihan. Dengan kesungguhan. Dengan kemahuan. Kita tak ada pujuk rayu. Marilah masuk syurga. Marilah masuk syurga. Tak ada. Nak syurga ke tak nak? Itu saja. Tak nak sudah. Rasakan azab Allah nanti. Itu dia. Tegas. Jelas. Sebab nikmat nanti kita di syurga nanti. Kat syurga nanti kita rasalah nikmat yang abadan abada. Kenikmatan yang tanpa had. Di dunia tempat untuk kita membina ketaatan. Berpenat-penat kita dengan taat. Bersusah payah dengan sunnah. Menegakkan kebenaran. Menghancurkan kebatilan. Wa imma sehingga tergadai nyawa. Itu adat biasa dalam kehidupan dunia. Adapun tempat rehat, tempat bahagia kita di syurga sana. Tapi itulah ujian kita ni, syurga tu jadi perkara yang main-main. Jadi macam 50-50 dengan syurga. Ya ke Ustaz? Hati-hati itu bab iman. Ragu-ragu dengan bab akhirat, ragu-ragu dengan bab syurga neraka, bermaksud iman kita ada gangguan yang boleh merosakkan syahadah ataupun pegangan kita. Baik, jadi insya-Allah sidangnya memuliakan Allah SWT. Jadi mari kita fokuskan perbincangan kita masih lagi membincangkan jenis-jenis gangguan dan cara mengatasinya. Jenis-jenis gangguan dan cara mengatasinya. InsyaAllah kemarin kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang gangguan-gangguan dan cara mengatasinya. Pada malam ini saya akan mengulang dan menjuruskan lagi jenis perbincangan. Dan kita akan lihat rujukan. Contoh saya akan bawa antara suratul Falaq. Bagaimana berlindung daripada kejahatan. Gangguan yang membawa kepada kejahatan. Kita akan bincangkan. Dan bagaimana kaedah mengatasi dalam struktur hati, menstrukturkan hati dengan kata yang berhati-hati agar tidak pergi kepada syirik yang kecil. Itu yang kita nak tekankan nanti, insya-Allah. Okay. Jadi alhamdulillah, jadi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni. Mari kita sama-sama lagi sekali perbetulkan niat, insya-Allah. Kita perbetulkan niat untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua alhamdulillah ala kulli nikmah. Sidang penonton sedang jemaah, para pejuang-pejuang kebenaran. Upgrade semuanya menonton malam ni. Anda semua adalah pejuang kebenaran. Saya yakin dan pasti semuanya berjuang untuk menegakkan kebenaran, terutamanya dalam kehidupan sendiri. Dia kebenaran ni ada level-level perjuangan dia. Sehinggalah pejuang kebenaran yang utama itulah baginda Nabi SAW menyebarkan kebenaran di seluruh pelosok dunia. Seluruh pelosok alam, rahmatan lil alamin. Dan surah Al-Fat ayat 28 Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida." Diutuskan baginda Nabi SAW itu untuk menyebarkan, menyampaikan dinil haqq, kebenaran, agama kebenaran. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk memperjelaskan keseluruhannya. Tak ada simpan-simpan. Sikit pun tak ada. Apa yang dapat sampai. Dapat 1 sampai 1. Dapat 10 sampai 10. Itulah Al-Quranul Karim. 30 juzuk sempurna disampaikan kepada kita. Hari ini itulah Mashaf Al-Quran. Yang mana antara mukjizat yang kita bertuah untuk kita memegangnya hari ini. Subhanallah. Kebanyakan tak ada lagi mukjizat yang ditinggalkan. Hanyalah mukjizat Al-Quran. Biasanya kalau mukjizat ni pada Nabi itu sendiri atau Rasul, wafat Nabi atau Rasul tersebut, maka dengan mukjizat-mukjizat tu tak ada. Tapi kita beruntung sebab Allah benarkan untuk mukjizat, salah satu daripada mukjizat bagi Nabi SAW. Mukjizat Nabi banyak. Salah satu dan mukjizat terbesar bagi Nabi SAW. Itulah Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW menyebarkan kebenaran. Al-Quran itu kebenaran, kalam kebenaran. Dia bukan falsafah. Ada yang tanya tentang falsafah, the philosophy. The philosophy ni about thinking, the perception. Speaking London. The perception dan perspektif, pandangan dan sangkaan. Yang mana bersandarkan kepada analisis, kepada keadaan, kepada sesuatu situasi yang macam-macam kita boleh lihat. Tetapi bermain dengan ataupun bersandar kepada kalam kebenaran, dia tidak mengikut keadaan. Dia tidak perlukan apa-apa pembuktian. Dia tidak perlu apa-apa situasi pun, kerana dia datang sebelum adanya keadaan. Itulah kebenaran. Kebenaran yang ada ini tidak perlukan. Kebenaran yang ada tidak perlukan dipanggil the evidence sebenarnya. Pembuktian. Tak perlu sebenarnya. Okey. Jadi, kalau falsafah ini dia perlukan pembuktian. Adakah falsafah ni betul tidak? Ada filosofi. Sebab falsafah ni boleh dilontarkan oleh sesiapa saja. Malah kadang-kadang falsafah ini boleh dikeluarkan tanpa ada sandaran Al-Quran pun. Boleh jadi dengan nafsu, ya, dengan perasaan dia. Kalau dia ini orangnya jatuh bangun kena tipu je hidup ni, maka falsafahnya memang menyumpah-nyumpah. Contoh, kalau hidup dia dengan begitu struggle, bangkit, berapa kali bangkit, jatuh berapa kali tak penting, yang penting berapa kali bangkit, itulah kejayaan. Kata falsafah. Sedangkan Nabi kata umat orang mukmin tidak boleh jatuh di lubang yang sama 2 kali.
Ni kalau asyik jatuh, dia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, lalu sekali yang dinempak tak apalah jatuh bangun. Falsafah masih boleh deny, ditolak. Falsafah masih boleh lagi dikritik. Falsafah masih boleh lagi dijadikan sampah, falsafah. Falsafah masih boleh diragui. Tetapi kalamullah, kebenaran, tidak boleh diragui walaupun satu kalimah, huruf. Apapun perbahasan yang illa wahyu yuha, itu bukan falsafah. Sebab tu dalam contoh bab akidah, dia tidak boleh berfalsafah. Akidah itu mesti bersandarkan wahyu, hadis, ijma' ulama', kias. Dia tidak boleh pada pandangan saya. Tak ada saya dah. Pada pandangan ulama', pada pandangan jumhur, pada hadis Nabi SAW, pada Al-Quran. Cuma kita mengolah, tugas kita mengolah saja. Mungkin perkataan-perkataan yang digunakan itu dialih bahasa kepada perbahasan yang itu Nabi kata hikmah, mengikut level perbincangan. Kalau dengan budak, level budak-budak ataupun belum sampai akalnya. Kalau tinggi, kita level tinggi. Dia hanya alih bahasa saja. Dia tidak boleh mengubah struktur di dalaman dia. Itu kena faham. Jadi jelas contoh semalam saya sentuh tentang perasaan cinta dengan rasa cinta. Memang manusia ada perasaan cinta, tetapi perasaan cinta tidak boleh ada sendiri. Kenapa? Nisbah kepada sifat cinta itu adalah kembali kepada nama Allah. Adapun nama Allah itu tidak boleh diletakkan hanya contoh, dia menafikan makhluk. Ni antara ajaran sesat. Ajaran sesat yang mula mengaji bab Asma'ul Husna, tiba-tiba menafikan makhluk, langsung tak pakai makhluk. Dia kata apa? Kita kena nafikan terus Nabi. Tu ada. Sebab tu jadi sesat tu. Ada kalam dia, dia kata, dia ni jadi falsafah dia. Dia kata, nafikan Nabi pun tidak wujud sebenarnya. Yang ada zat Allah sahaja. Sudah, jam. Tu kadang-kadang pening bila kita tak ada penghuraian bersandarkan Al-Quran. Dah sebut dah nama Allah tu, pun jam juga. Surah Al-Fatir ayat 5. Pun ditipu oleh syaitan. Sebab tu dalam bab perbahasan, apatah lagi dalam kehidupan yang begitu luas, kita nak kait dengan Allah, pasti kena ada bimbingan. Okey? Baik. Jadi maknanya dia kembali kepada Allah, tetapi menyatakan syariat itu kewajipan. Kembali kepada Allah tu contoh, cinta itu milik Allah. Cinta itu bukan di mata, cinta itu di dalam jiwa. Jiwa itu miliknya. Ada hadis, ada jiwa milik Allah. Ya mukallibal qulub. Tu yang bolak-balikkan hati. Itu hadis. Nampak? Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Nampak? Bila kata jiwa miliknya, maka dicampakkan dalam jiwa itu cinta, sifat-sifat yang terpuji. Lalu apa kita kena buat dengan sifat ini? Wajib terjemahkan menjadi syariat yang dituntut. Syariat cinta, apa dia? Nikah. Syariat cinta, apa dia? Didik pada agama, tanda sayang Nabi, cinta Nabi. Apa syariatnya? Lakukan apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan ikut apa yang dia suruh. Itu tanda sayang. Bukan sayang ni bagi apa yang dia nak. Kalau tanda sayang Allah, cinta Allah, kita akan buat apa yang Allah suruh. Jadi maknanya, cinta itu milik mutlak Allah. Tetapi kenapa ada pada kita, Ustaz? Kerana Allah mencampakkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah meniupkan kasih sayang itu. Allah mencampakkan ataupun Allah menjadikan pada manusia yang asalnya mati. Surah Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kita ni mati. Apa maksud mati? Hilak, orang gepuk. Tak ada. Tak ada istilah sedia ada dalam ni. Tak ada. Sedia ada tak ada. Apa yang sedia, apa yang ada pun tak ada. Semua tak ada. Ada tu sifat Allah. Ada tu sifat Allah. Okey? Jadi apa yang kita ada hari ini,
adalah kerana sifat Allah yang maha ada. Jadi kalau ada kasih sayang yang Allah terjemahkan pada perasaan kita, emosi. Jadi emosi itu, perasaan itu tidak berdiri sendiri. Dia bersumberkan kepada rasa sayang. Dan rasa sayang ini tidak berdiri sendiri. Sebab sifat makhluk ada dalil, ada hadis, ada. Qiyamuhu binafsi. Ada dalil, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia tidak berdiri sendiri. Sebab nama Allah itu tidak boleh pada makhluk, dia berdiri sendiri. Jadi, kembali kepada empunya. Cintanya, wadud, maha mencintai. Bila kata maha mencintai, apa yang kita kena buat? Allah suruh kita mencintai hamba-hambanya. Itulah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul kamu cintakan aku, Allah kata, Qul, bagi tahu pada mereka, sebut pada mereka. Kata Allah pada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah kata, kalau betul mereka ini semuanya mencintai aku, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta kekasih. Bagi tahu cinta kepada kamu. Nampak kan? Kita tidak boleh menafikan makhluk bersyariat membuang kepada perjalanan yang telah dituntut. Tak boleh. Sebab mana mungkin kita boleh berdiri sendiri dengan cinta itu. Mesti ada pembawanya. Sebab yang kita ni bersifat baru, bersifat berkehendak, bersifat tidak berdiri sendiri, lawan kepada sifat 20 lah. Jadi kita berkehendak kepada kita berhajat. Jadi bila kata cinta, kita berhajat kepada, kita memerlukan apa? Penterjemahan. Tu ayat dia. Tu cerita dia. Jadi makna kata sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maknanya dia bukan falsafah. Dia adalah terjemahan daripada nas yang telah diberikan, yang telah diwahyukan oleh baginda Nabi SAW. Adapun apabila perbahasan contoh kehidupan cinta dibahaskan tanpa ada asas yang sebenar, maka itulah jadi falsafah tu. Sebab dia berbicara soal keadaan. Tadi beza tak? Tadi kita berbicara soal Allah. Kita berbicara soal baginda Nabi SAW. Tapi kalau cinta diasingkan, tiba-tiba kita ambil cinta tanpa tahu dari mana asal usul. Tiba-tiba kita beranggapan sudah ada dalam diri kita. Tiba-tiba kita beranggapan bahawa kita sudah berkongsi dengan Allah Ta'ala cinta itu. Tiba-tiba kita beranggapan cinta itu perlu diuruskan sendiri. Tiba-tiba kita beranggapan cinta itu pada kebendaan. Pada perkara-perkara yang ada sekarang ini. Maka ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Dan ini saya, Prof. Masri, saya dari awal dulu. Dia cerita dah lama, sekarang baru trace. Sekarang baru sebab itu memang kebenaran ni dia nak nampak benar tu lambat, ambil masa. Kebatilan pun sama. Ambil masa nak trace dia ni. Melainkan orang yang benar-benar duduk dalam kebenaran dipilih oleh Allah. Terutama yang menuntut ilmu yang benar. Sebab tu kena ada bimbingan. Sekilas air di lautan. Sekilas ikan di lautan tahu jantan betina. Macam itulah. Mana-mana yang guru-guru yang Allah berikan ilmu yang benar, memang dari awal dah kita boleh tahu benda tu salah. Tiba-tiba kita mengambil hanya sifat dia saja. Sifat Allah saja kita pakai. Syariatnya mana Nabi? Saya cari juga perbahasan tentang Nabi. Tak ada. Ketika Allah dibincangkan hanya Allah, tidak dibawa Muhammad SAW, maka perbincangan itu batil. Dan ketika cerita Muhammad SAW, ini Nabi SAW tidak membawa kepada Allah, pun batil. Dan sebenarnya perbincangannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada dalil tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, menterjemahkan kepada baginda Nabi SAW, kemudian diterjemahkan kepada umat manusia. Tu sejajar, sealiran, lurus. Dia tidak boleh dipisah. Allah, Muhammad SAW, itu tidak boleh dipisah. Sebab tu kalimatullah dan baginda Nabi, kalam ataupun tulisan Muhammad SAW tu,
itu diletakkan sebagai beriringan. Kenapa? Penterjemah, pembawa. Dia tidak boleh tidak ada. Ya? Hati-hati. Jadi kalau perbincangan yang hanya satu hala saja, sampai Allah saja, Allah, kemudian langsung hilang syariat, itu batil. Sehingga peringkat menafikan Nabi lah. Lala sekali mengaku Nabi. Allah. Mengaku Nabi. Nafikan Nabi, lalu dia mengaku dia pula Nabi. Itu lagi jam. Dia tidak faham persoalan tentang tidak boleh ada perantara. Tidak boleh ada perantara selain Allah. Dia tidak faham. Sebenarnya bukan mewujudkan perantara itu dengan kita menduakan Allah dalam konteks kita wujudkan perkara itu. Tidak. Ini yang Allah suruh. Kan Allah suruh ikut Nabi. Kan terang tu dalilnya. Inilah dia kan. Bila falsafah mendahului kebenaran. Macam mana boleh jadi begitu, Ustaz? Ini saya nak tengahkan tentang falsafah. Sebab ada sahabat kita minta jelaskan falsafah. Ini saya bagi contoh tentang falsafah. Bagaimana falsafah tertentu yang hanya bersandarkan kepada akal fikiran. Fikir logik. Ya betul juga kan. Ini yang ada ni semua Allah katanya. Sudah. Falsafah. Semua Allah ni. Dia nyatakan ni Allah. Dia kata yang ada tengok suami nampak Allah. Jadi yang suami tu tak ada sebenarnya. Jadi kita boleh abaikan suami tu. Abai suami. Patut mereka guru-guru ni dengan abaikan suami tu. Dah terlentur kawan tu. Allah, saya cukuplah Allah. Lepas tu yang lebih bahaya adalah dia cuba mewujudkan suasana seakan-akan tenang. Ini paling kritikal ya, tuan-tuan. Kita kadang-kadang kalah nak kalau tak ada ilmu yang Allah bimbing, sebab tu minta Allah bimbing. Minta Allah bimbing. Kita akan tertipu dengan ketenangan yang dibuat-buat. Tenang, mereka tenang. Meninggalkan suami tenang. Wak Imam meninggalkan solat pun tenang. Jadi relax. Siap dia boleh tanya kita tu. Kenapa solat? Kita yang solat tonggang-tonggeng pun tak tenang gini. Dia yang tak solat pun tenang. Relax. Kenapa solat? Kalau belum makam khusyuk, untuk apa solat? Sudah. Dia tanya macam tu. Dengan dia punya pertanyaannya begitu confident. Ini satu grup lain nak pula ni. Grup-grup yang tenang tidak solat. Sebenarnya bukan tenang. Dia senang. Sebab tak disuruh. Lari daripada tanggungjawab, memanglah senang. Lari daripada suami, memanglah senang. Tak kena suruh dengan suami. Suami tak marah dia. Suami tak cakap nak kahwin lagi. Memanglah. Saya nak bagi tahu, bila permulaan yang salah, pengakhiran dan pertengahan juga boleh jadi salah. Hati-hati. Saya nak bagi tahu, alang-alang dah cerita bab yang Asmaul Husna ni yang sesat ni. Asmaul Husna tau, nyaman men. Dah sebut Asmaul Husna pun boleh sesat. Bayangkan, kalau yang tak sebut apa cerita? Yang sebut pun boleh sesat. Kalau yang tak sebut, sesat barat dia panggil. Jadi nak tak nak kena belajar lah. Itu kata kuncinya, nak tak nak paksa diri kena belajar. Baik, saya nak bagi tahu. Saya suka tanya, ni soalan ni, dengar baik-baik ni. Semua yang menonton malam ni, ini ilmu mahal. Saya nak kongsikan dengan anda semua. Soalan atau pertanyaan dia tanya oleh yang faqih, yang arif, untuk mengenal pasti. Dia panggil soalan cepu cemas. Dia tanya apa kalau orang yang datang membawa ilmu ataupun apa-apa fahaman atau pendekatan. Dia tanya satu soalan. Saya ditanya oleh Datuk Syukri Mufti Kelantan di saat saya membentangkan perbahasan hakikat kehidupan ini. Saya tak tulis nama Datuk Syukri Mufti Kelantan dalam perbahasan saya. Sebab dia masih ada, dia minta tidak ditulis. Tapi dia sebut okey. Kan sebut verbal. It's okey lah. Kalau tulis ni dah jadi macam evidence yang ni. Sebab kita hormat pandangan dia, tak apa. Soalan pertama yang ditanya kepada saya adalah, macam mana kamu dapat? Macam mana kamu mulakan perbahasan? Dia tanya. Soalan. Dia tutup buku kita. Dia tutup buku, dia tanya macam mana dapat. Jangan dengar. Sebab dari mana mula dapat tu penentu dia. Dan saya nak bagi tahu, saya mendengar sendiri daripada orang kanan yang dekat dengan pengajian tadi, Asmaul Husna. Saya tanya macam mana boleh dapat pengajian ni? Guru dia dapat macam mana? Saya tanya soalan yang sama. Dia dapat macam mana? Setelah dia kecewa, dia tahu suami dia nak kahwin lagi. Dia mencari cinta sejati. Wadud dia panggil.
Maknanya dengan kekecewaan lah. Ingat, guru-guru belajar bukan dengan kecewa. Kalau betul nak jadi guru ni, bukan kita minta jadi. Tapi bukan belajar dengan bermula dengan kecewa ataupun sedih, menangis. Maknanya perjalanan dia sebelum ni dengan makhluk. Adapun guru-gurunya itu perjalanan, bukan kekecewaan. Macam Nabi SAW tu guru utama kita. Nabi bukan kecewa. Nabi diperjalankan dengan suasana yang menggoncang jiwa, bukan kecewa. Nabi tak kecewa. Kematian, kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kematian pak saudara Nabi, Nabi ditekan, diuji. Nabi tak kecewa. Orang kecewa ni menyendiri, sedih sehingga tak ada peningkatan. Ini bermula tu dengan itu. Oh, rupanya bermula sebab dah kecewa, nak mencari, dah kecewa dengan dunia. Sebenarnya kita datang kepada Allah bukan kerana kecewa dengan dunia tau. Kita datang kepada Allah kerana kesedaran kita untuk mengenal Allah. Kalau tak kecewa memang tak jumpa lah. Asal nak tunggu kecewa baru nak jumpa Allah ke? Nak kena ranak bisnes, nak kena bercerai-berai ke, nak kena uji satu-satu, baru kenal Allah. Dah, takkan Allah itu kenal hanya pada waktu susah? Pada waktu senang, tak kenal Allah. Hati-hati. Hati-hati. Sebab tu dia tanya, bila kita ambil terus pada Al-Quran, bukan sebab saya, Datuk, saya pernah kecewa dulu. Saya kau jawab macam tu, kena pancung lah balik. Pergi ubat kekecewaan anda, antum dulu katanya. Kalau kita mencari ilmu, sebab apa ilmu susah nak masuk? Sebab datang dengan kecewa. Yang mana belajar, sebab tu hati-hati. Tak masuk ilmu kalau datang dengan kecewa. Anda ingat, dengan ilmu boleh hilangkan kekecewaan anda ke? Belum, kecewa kena hilangkan dulu. Sebab tu dipanggil sebelum menuntut ilmu, khidmat dulu. Adab. Tapi sekarang sebab dah tak ada masa, mengajilah, dengarlah. Tapi kalau ikut cara, mana ada tiba-tiba tadah. Sebab tu, nak menerima ilmu, hati kena bersih. Mana boleh datang dengan kotor, busuk hati, bau bergaduh dengan suami, bau bercerai-berai, bau bergaduh dengan anak, bau ni. Tengah geram-geram, nak dengar Ustaz Farid lah. Mudah-mudahan terbuka hati, memang tak terbuka je. Tapi sebab kita dah niat, saya dah niatkan, mudah-mudahan yang mendengar ni, dibersihkan terus permasalahan hatinya. Bukan datang dengan kecewa. Dibukakan kesedaran. Datang dengan kesedaran tau, bukan dengan kecewa. Sebab apa orang hari ini, ilmu agama boleh diputar belitkan. Iblis. Kita tengok gangguan ataupun yang bermulanya kesilapan. Iblis. Adakah dia tak ada agama? Maksud, adakah dia agama lah tu? Maknanya dia kenal Allah. Dia beramal. Kenapa dia boleh jadi sesat? Kerana dia kecewa. Once kecewa ni, dia akan buat kesesatan. Sebab tu jangan kecewa. Ataupun la takhaf, la tahzan. La tahzan, la tahzan, la tahzan. Takkan nak jumpa sultan dengan kusuk masai. Nak menghadap tuanku yang di-Pertuan Agong untuk bagi memorandum darurat dengan kelang kabut. Tuanku pun tak terima. Contoh. Aku dengar ni busuk hati ni orang katanya. Tak boleh. Balik. Contoh. Nak jumpa Allah dengan kusuk masai ke? Dengan serabai, dengan hati yang remuk, dia ke nak jumpa Allah macam tu? Dah. Tengok, belajar dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi SAW, ketika nak Isra' tu, bukan Mi'raj tau, Isra' tu saja dah dibersihkan hati dah. Nabi tu, masa lahir sekali, masa Isra' sekali. Dibelah dada Nabi. Dibersihkan hati Nabi. Dengan air zam-zam tau. Dimasukkan ilmu dan hikmah. Kita, sebab tu dalam ulama, Imam Ghazali Ta'ala meletakkan perbahasan tentang takhalli, pembersihan hati. Sebab tu yang dengar ilmu ni, yang mengikuti pengajian ni, jangan duk dengar sekali je, tak boleh. Silap hari bulan, 2 tahun nak bersih hati baru. Belum terima ilmu lagi. Allah pilih tu. Istiqamah duduk. Dengar istiqamah ni. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Istiqamah dia dengar. Sebab apa? Sebab Allah nak pilih dia untuk bersihkan hati. Lepas pada tu, barulah dia, betul lah Ustaz, baru faham lah. Hati bila dah bersih, barulah faham. Dia tak faham-faham tu sebab hati tak bersih. Qulubul la yafqahuna biha. Nak faham tu kerja hati. Nak memahami kerja hati. Bukan kerja akal. Akal ni cudik akal. Kaji macam-macam kaji bulan bintang tu yang planet belakang saya ni. Kan? Dia buat kajian. Oh, putih kaji. Hebat. Betul? Nampak? Kaji dia. Tapi hati kita tak bersedia untuk jumpa dengan Allah Ta'ala. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT meletakkan kefahaman dengan persiapan dan persediaan. Bermulanya tanpa kekecewaan. Kita nak datang kepada Allah. Itu bukan dengan kecewa. Tapi dengan kesedaran. Baik. Jadi apabila gangguan datang, nanti saya akan tulis, saya buat kesimpulan sikit. Saya nak cerita dulu. Gangguan ni datang, tak silap hari bulan, dia akan membuat kita kecewa. Yang mana yang lemah-lemah, yang masih tidak faham perjalanan, dia akan kecewa lah. Baik. Kecewa ni perasaan terganggu. Disebabkan oleh gangguan-gangguan yang datang tadi. Dari mana gangguan ni datang? Luaran. Gangguan datang dari luaran, menyebabkan dalaman dia terganggu. Apa dalaman dia? Perasaan. Kenapa perasaan boleh terganggu? Kerana jiwanya masih belum jitu. Jiwanya masih belum ada hikmah. Tak ada. Jadi bila belum ada hikmah, jadi perasaan yang akan dominan dia. Baik, tak apa. Allah yang sayang kita ni, Allah yang jaga kita sebenarnya. Walau bagaimanapun, keadaan itu menyebabkan kita diberikan satu yang dipanggil petunjuk atau hidayah. Walaupun hati kita ni masih belum bersedia, tetapi dimasukkan petunjuk. Kita dapat hidayah dah, petunjuk dapat. Dipanggil sedar. Tuan-tuan yang sedar-sedar nak menonton malam ni dapat petunjuk Allah lah ni. Mesej saya, inbox saya, terima kasih Ustaz, lama saya cari. Tu Allah jentik tu, sedar. Kesedaran. Baik, sekarang ni strukturnya adalah yang pertama. Yang menstrukturkan hati ni adalah dengan kita nak mewujudkan kesedaran itu. Itu yang pertama. Jadi sekarang ni kita nak menghadapi gangguan ini dengan kita mewujudkan kesedaran dari hati. Kesedaran dari hati. Menyedarkan hati. Baik, sekarang ni poin kita ni dengan ilmu ni, kita nak hati kita sedar. Bukan sedih. Sedih belum tentu sedar. Nak tahu sedih belum tentu sedar? Tengoklah kalau hari raya. Sedih tak? Sedih. Orang nangis, dia pun nangis. Sedar tak? Tak sedar pun. Lepas tu buat balik. Berapa kali minta maaf? Banyak kali. Berapa kali berazam? Ada satu kenyataan tu, dia bunyi macam kelakar. Tapi bila kita baca balik, dia kata apa? Jangan serik ketika aku, apalah dia ayat tu. Kalau aku buat kesilapan, aku akan janji berubah. Lepas tu dia tulis apa? Kalau aku buat silap lagi, aku akan berjanji lagi. Sampai bila? Tu ayat ada persoalan, sampai bila? Bimbang, Allah tidak putus asa. Allah akan sentiasa melayani kita. Bimbang kitanya yang akan lemah di saat nak meminta nanti. Kita lemah lah. Sebab tu orang hari ni, dia mula give up. Sebab bukan kerana Allah tidak mengampunkan dia. Dia dah malas nak minta ampun. Sebab dia buat berkali-kali. Perangai yang sama berkali-kali. Dengan alasan belum bersedia lagi nak berubah. Nak kena apa? Nak kena peti pun nak berubah ke apa? Itu ayat dia. Nak kena apa? Nak kena pang sedah pun nak berubah. Nampak? Nak disedarkan dengan apa? Dengan keadaan. Ataupun nak sedar dengan kesungguhan kita berazam. Sebab kesedaran ni mesti diwujudkan. Ini datangnya usaha mencari petunjuk. Bila dah sedar, gangguan dah banyak, Allah jentikkan kesedaran sebenarnya.
terbuka ilmu, terdengar orang kata. Tapi jangan buat kerah gitu. Orang cakap, Allah hantar orang cakap, Allah bagi perkataan. Macam-macam medium-medium untuk menyedarkan kita. Tapi kita buat de. Sebab tak sedih. Dia nak yang sedih je. Tak sedih atau tak gembira. Dia nak seronok. Ustaz ni tak seronok ni. Kita cari yang seronok lah. Dia nak cerita yang seronok. Kan? Ataupun yang boleh menyedihkan. Allah sedihnya. Touching lah. Touching pun berapa kali isteri menangis. Nak jadi isteri solehah Ustaz. Nak jadi isteri solehah. Jadi langsung juga. Sebab dia tak sedar. Struktur pertama, hati tidak dibangunkan. Kenapa? Tiada kesedaran. Soalan kedua, kenapa tiada kesedaran Ustaz? Kerana tiada penyucian. Jadi, kita boleh buat satu kesimpulan awal. Kesedaran dibangunkan dengan menumpukan penyucian hati. Itu kita nak masuk tentang struktur ni. Baru kita tahu, penyucian hati Ustaz. Kita kena tumpukan kepada penyucian hati. Baik, maka caranya, gerbang ataupun gateway untuk kita menyuci atau datang kepada Allah, itu adalah istighfar. Istighfar. Astaghfirullah. Paling ringkas. Macam lepas solat Nabi ajar kan, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Baik, istighfar ni bukan sekadar sebutan, tetapi datang dari kefahaman yang sudah sedar untuk kembali kepada Allah dengan istighfar. Berapa kali Ustaz? Kalau Nabi SAW buat 70 kali. Nabi, mukanya penuh dengan dosa, tak reti-reti bahasa ni, berapa kali? Fikir sendiri. Agak-agak tak hafal istighfar pendek, tak hafal istighfar yang pendek, ambil yang panjang. Yang pendek tak hafal yang panjang. Apa sayyidul istighfar? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar. Kalau Ustaz, istighfar je. Tu. Kenapa ringkas dan pendek? Penyelesaian untuk hati ni ringkas, tegas, jelas. Dia tak melirik-lirik. Kalau melirik-lirik tu berbalik pada falsafah. Melirik, tu emosi. Dia dengan hati ni sharp, pom sekali. Allah. Tinggal lagi tak faham. Tu sajalah. Kalimah tu tak salah. Lafaz tu tak salah. Salahnya adalah tak tembus ke dalam. Jadi Ustaz, nak tembus berapa kali? Berkali-kali. Jadi, kesedaran bukan ulang kesalahan berkali-kali. Ulang sampai sedar berkali-kali. Astagfirullah. Astagfirullah. Ketika sebut, ayat dia adalah istiqamah, fokus. Summastaqim. Tak banyak, satu je. Astagfirullah. Fokus. Jangan astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la main handphone astagfirullah. Ada pesen macam tu. Imam tak habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Fokus. Nak fokus ni kurangkan pergerakan. Sebab itulah dalam Islam dinamakan wakaf, berhenti, wukuf. Kalau nak fokus, belajar jangan banyak pergerakan. Ni cerita berhati ni, fokus. Sebab tu bila tengah masalah, jangan mengelabah. Mudah mandi. Alah, bila aku. Aduh, payah. Tu Nabi kata, duduk. Tengah berdiri, bawa duduk. Agak-agak duduk tak jadi, baring. Baring pun tak jadi, pergi ambil air wuduk. Tak jadi juga, terjun dalam kolah. Semua tak jadi, teruk. No. Kurangkan pergerakan. Poin yang Nabi nak cakap adalah kurangkan pergerakan. Cuba belajar dengan COVID. Nabi dah kata, dah tenang.
Tapi tak reti bahasa, kena hantar COVID. Kementerian Kesihatan dan MKN kan cakap. Dia panggil pergerakan kawalan. Kawal pergerakan. Jangan keluar ikut suka. Jangan keluar dan cakap. Kan nampak? Masalah yang kritikal hanya diselesaikan. Jangan banyak bergerak. Stay at home. Stay at home. Itu apa cerita? Ya? Apa cerita? Kita pun pening. Awak COVID. Duduk rumah. Apa buat Ustaz? Nak kurangkan pergerakan. Islam dah lama ajar. Kita je tak nak belajar. Kulu gilik. Buat-buat sibuk. Macam banyak kerja. Oh, sibuk. I'm busy. Apa pun tak ada. Busy man. Konon sibuk. Nah, orang yang kelang kabut, ajilah. Itu syaitan. Syaitan tu ajilah. Sifat dia kelang kabut. Sebab tu tidak boleh tergesa-gesa. Dia kena segera, bukan tergesa-gesa. Saya dah sentuh kan, ada saya sentuh tajuk ni dulu. Dia kena segera, bukan tergesa-gesa. Banyakkan zikir dan nanti sampai tidur lena. Dia bukan sampai tidur dia, ketika dia sehingga dia boleh mengawal pergerakan harian kita. Dia mampu mengawal pergerakan harian kita. Sebab itu mengurangkan pergerakan ini sangat dituntut dalam agama. Sangat dituntut. Apa kurangkan pergerakan? Jangan sibuk. Jangan sibuk. Jangan banyak urusan dunia. Ini tidak. Saya tak bolehlah duduk diam. Saya tak bolehlah duduk diam. Dia ni. Saya mesti nak buat something. Saya mesti nak buat something. Busy benar kamu ni. Nabi tu memang tak boleh buat duduk diam ke Nabi? Cuba tengok karakter Nabi. Nabi lah paling banyak duduk diam. Apa dia? Iktikaf. Nabi banyak iktikaf. Iktikaf tu diam duduk. Cuba renung kita. Berapa kali kita iktikaf kat masjid? Bagi tahu. Anda tahu tak? Antara amalan yang bagus juga untuk menyedarkan hati, iktikaf. Datang kelang kabut. Dan nak azan, bukan nak azan, kadang-kadang dah habis imam solat pun baru datang. Iktikaf benda lagi lah. Masuknya kelang kabut lah tu. Cabut. Datanglah awal. Sebab tu antara tempatnya Allah kata dah tak berfungsi gamaknya. Kamu ni dah tak pandang gamaknya. Allah tutup masjid. Iktikaf ni kat masjid. Bukan iktikaf dekat pasar raya. Itu bukan iktikaf nama. Faham? Itu apa? Tu pandai lah fikir apa ayat dia. Nak iktikaf kat mana ni? Kita iktikaf kat mall. Tak jadi. Dia kena iktikaf di masjid 5 waktu sehari semalam. Dia bangunkan solat 5 waktu baru dikira iktikaf. Okey. Perempuan iktikaf kat mana? Di masjid juga. Amalan iktikaf di masjid. Tapi perempuan ada kelonggaran di rumahnya. Iktikaf berhentilah. Jadi kalau nak bersihkan hati, yang mana dia, Ustaz, ada masalah ni, Ustaz, masalah ni. Takkan nak duduk diam je. Nampak? Biasa tak dengar orang. Dia nak atasi kegangguan ni, takkan nak duduk diam je. Saya cakap, dah duduk diam ke belum? Belum. Dah tu. Duduk diam pun belum. Dia tanya, takkan nak duduk diam je? Duduklah dulu. Buat tidak apa tidak. Dah nak mengelabah je. Baru tahu suami nak ni dah menunting. Mengelabah. Duduk diam. Nampak? Iktikaf, Nabi beruzlah. Itu semua nak menyedarkan. Dan ketika duduk istighfar, dan istighfar tadi buat apa? Tafakkur. Tafakkur. Ini penting bila nampak. Nampak tak masuk kita tajuk kat sini? Nak sampai tafakkur ni berapa kali kita cerita bab bismillah, bismillah. Nak kalau tak ada ilmu tentang Allah, macam mana tafakkur? Nanti kan duduk diam memang tak boleh sebab memang tak boleh teringat-ingat masalah Ustaz. Teringat-ingat saya. Panas punggung ni nak pergi duduk diam ni. Buat-buat busy. Apa masuk qalbu mukmin tu baitullah? Maknanya di situlah tempat Allah ridha. Tu masuk dia. Jadi tafakkur. Tafakkur sesaat lebih baik daripada solat 1000 rakaat kata ulama. Tu dia. Apa sesaat? Maha tafakkur ni tuan-tuan. Tafakkur ni adalah yatafakkarun ulul albab.
pintu bagi kebijaksanaan. Bukan ngenong masalah tau. Fakur. Hebat Allah. Hebat ciptaan Allah. Masya Allah. Renung aku susah-susah. PKPB ni badan tambah juga beratnya. Renung. Susah-susah aku ni ha. Lepas juga aku hidup sampai zaman sekarang ni ha. Hebat Allah Ta'ala. Renung tu. Buat satu ayat, satu kalimah, perkataan atau monolog macam-macam lah. Bersandarkan tentang kesedaran akan kekuasaan Allah yang berlaku dalam hidup kita. Tak nampak? Memang buta kayu. Itu ayat dia. Tak boleh nampak Ustaz. Allah buta hati. Dia nampak apa? Nampak terbayang-bayang muka si jemaah tu. Dia segah saya. Nampak muka Sulaiman. Geram. Dah itu. Dia tafakur itu je. Tak boleh lah Ustaz, kena bangun. Dah sudah lah. Tapi lawan lah. Jangan bangun. Duduk. Ambil ilmu. Renung. Renung. Hasibu. Kata Sayyidina Umar Khattab. Radhiyallahu anhu. Hasibu qabla anta tuhasabu. Hasibu qabla anta tuhasabu. Renung. Hisap diri itu. Renung dosa. Dalam surah At-Takasur. Apa dia? Allah summa latus alunna yawma izin anin na'im. Kalau hati serta gelisah, minta Allah cabut. Apa tadi? Dia pun kalau hati serta gelisah, kalau pegang saja tak faham, tak jadi juga pun ni nak. Apa hati apa kasih perang dada. 17 kali baca sehari. Tak reti-reti juga. Sebab apa? Dia main buat je. Asal dengar je buat. Asal dengar je buat kan. Tu yang kata asma' tu. Nak rawat dengan asma'. Sebut asma'. Lain sekali sesat. Allah. Allah Akbar. Ibu kepada amal itu faham. Ibu pada masalah itu adalah jahil. Gelisah, sempit, hati terdesak, apalah semua ni sebab jahil. 30 juzuk baca pun jahil, tak jadi apa. Jadi faham. Sebab tu bila kita cerita ni, nak bagi masuk, nak wujud sedar, nak bangunkan dalam hati tu, baca Fatihah dengan sedar. Ada yang mabuk baca, faham tak? Mabuk dengan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia fikir masalah, bukan fikir Allah. Bukan dia ingat Allah. Dia ingat masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah susahnya. Ya Allah susahnya masalahku ni ya Allah. Ya Allah. Fikir lagi masalah. Bila dengan Allah, ingat Allah. Bukan ingat masalah. Oh iya ke Ustaz? Macam mana tu? Itu namanya kena sedar. Kena tafakur. Lepas tu bubuhlah nak baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum alham tu bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah datang daripada Iqra. Iqra bismi rabb. Iqra bismi rabb datang dengan siddiq. Siddiq datang dengan benar. Benar. Ya benar. Tiada yang benar melainkan benar. Benar hanya Engkau ya Allah. Menafikan tiada yang benar. Yang benar hanya Engkau ya Allah. Kan selesai masalah. Bismillah. Menangis. Dah tak jadi macam bismillah. Ada apa hari? Saya terfikir-fikir lah Ustaz. Saya terfikir-fikir lah. Terfikir-fikir. Dengan saya jelas ya. Letak. Iqra. Bacalah. Tak boleh baca. Bacalah. Bukan sebutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Bukan sebutlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah. Kalau saya ulang semua. Sampai dia boleh keluarkan dengan nama Allah. Tiada yang lain. Yang ada hanya nama Allah. Tiada ada kuasa pada benda. Kuasa hanya ada pada Allah. Dengan nama Allah aku hidup. Dengan nama Allah aku mati. Tiada ada masalah. Masalah ini hanya wujud kerana kejahilan aku sendiri. Jawab begitu. Barulah. Tiada ada mudarat pada masalah. Mudarat hanya ada pada Allah. Tiada ada mudarat pada masalah. Mudarat hanya ada pada Allah. Itu bismillah baru tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahimi. Pemurahnya Allah menjadikan aku hidup sehingga hari ini. Ayat. Oh ya Allah. Subhanallah. Ni cerita bab kalam Allah Taala ni luas ya. Luas, subhanallah. Bila kita letakkan dalam kefahaman, sedar, istighfar, itu mewujudkan kesedaran, kemudian tafakur. Tafakur, apa dia? Di saat iktikaf. Jadi orang lelaki, ingat, ni kan saya pernah sentuh, nak jaga rumah tangga, tolong jaga rumah Allah. Faham? Kadang-kadang satu rumah pun kelang kabut, pada rumah Allah tak jaga. Nak jaga apa? Jaga iktikaf. Jaga iktikaf kita di masjid. Jagalah. Hati campak kat masjid, jangan campak kat rumah. Jaga rumah Allah. Terjagalah rumah kita. Jaga rumah Allah dengan solat 5 waktu. InsyaAllah. Tak dapat 5, 4. Tak dapat 4, 3. Tak dapat 3, 2. Tak dapat 2, 1. Tak dapat 1. Tak payah tunggu disolatkan. Itu je lah. No nak tunggu boleh. Kemudian, iktikaf. Banyakkan masa di masjid. Dah tutup ni Ustaz. Dah macam mana? Dah tutup baru nak bunyi. Tak apalah. Azam. Kita jaga masjid kita. Time bila ni? Tak apalah. Maghrib Isyak pun. Koman-koman sepana dia panggil. Maghrib Isyak. Pacak diri. Jaga iktikaf. Niat iktikaf. Pahala. Iktikaf adalah amalan yang mengalir pahala tanpa henti. Sejam pahala masuk. Pahala. Free dia pahala. Walaupun tertidur. Saja aku iktikaf namanya kerana Allah. Tidur pun pahala. Tapi jangan saja aku niat nak tidur dan iktikaf, langsung tak dapat iktikaf. Kalau niat iktikaf tertidur, lain cerita. Ni memang nak tidur betul. Baik balik rumah. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saudara jemaah muliakan Allah SWT, bila kita iktikaf, tafakur itu di rumah Allah kan. Ambillah masa. Memanglah kita bukan 24 jam kat masjid. Kita ambil masa. Jadualkan diri kita. Jadualkan diri. Bak kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata apa? Luangkan masa. Luangkan masa. Kalau nak tunggu masa terluang, memang takkan luang-luang lah. Jadi luangkan masa. Luangkan masa supaya kita diadakan masa. Baik. Ingat, lagi masalah banyak, lagi kena kurangkan pergerakan. Oh ya ke Ustaz? Oh, ingatkan lagi kelang keribut. Tak jadi. Saya nak bagi tahu ya. Ini selukis. Saya nak bagi tahu, bila kata kita ada masalah, okay, bila ada persoalan, masalah, okay. Oh, tak ada. Bila ada masalah, persoalan ni, saya buat kata kunci kepada persoalan ni adalah ilham. Kita kena ada ilham kepada persoalan ini. Ini masalah Kenapa kena kurangkan pergerakan? Kerana nak datang ilham, dia ibarat pencawangnya kita ni. Ini kita. Kita ni ibarat pencawang. Boleh baca pencawang Pencawang. Boleh dah tu. Bila kita ni duk sibuk ke sana, ke sini, ni si diri ini sibuk. Bergerak-gerak sibuk. Macam mana ilham ni nak masuk? Macam lain lah kita. Tergerak sana, tergerak sini. Tak masuk. Sebab tu bila ada masalah, nak dapat ilham, kan kebanyakan dia akan
Kenapa bila ada masalah kita akan sebab nak dapat ilham. Dapat ilham dia tak boleh. Tapi ustaz ada yang keluar kabut-kabut dapat ilham. Tu bimbang-bimbang. Ilham dia tidak jelas. Memang boleh dapat keluar kabut pun dapat. Tapi maknanya bila kita ada masalah, itu banyakkan berdiam diri dengan Allah. Memang kita kena bagi masa lah. Terutama contoh malam je jangan dah sibuk-sibuk dah. Bagi masa lah. Bagi masa khidmat. Contoh kita macam malam ni berkhidmat. Ini anda sedang bertafakur ni. Tafakur ni adalah memikirkan sama ada kita berfikir bersama atau bersorang-sorang atau dalam majlis ilmu. Sekarang ni kita bertafakur dah, memikirkan, membincangkan, bermuzakarah. Fikir, tafakur, berfikir. Fikir yang membawa kepada zikir. Itu tafakur. Atau dapat duduk sorang pun boleh, tak masalah. Kan? Jadi lagi banyak kita dia ni, barulah dia punya sistem pencawang tu dia masuk kat sini. Sebab kita tetap iktikaf. Bila dah tetap, barulah dapat signal. Bahasa mudahlah, barulah signal dapat. Tetap. Dan signal ni masuk dekat hati. Nak tetapkan hati dengan kurangkan pergerakan. Kurangkan pergerakan. Sebab tu antara cara yang mengurangkan pergerakan itu adalah dengan iktikaf. Iktikaf ni setiap kali datang masjid lah. Yang ni 5 waktu jaga iktikaf ni lah sekali kanlah 5 waktu tu. Sebab tu setiap kali masuk masjid jangan lupa iktikaf. Rugilah. Anda datang 5 waktu, setiap kali solat kata 30 minit. Sepanjang itu anda iktikaf lah tu. Lagi banyak anda jaga waktu ini dengan cantik, lepas tu berhenti sekejap. Maka ilham. Sebab tu kita tengok surah At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah? Surah Taubah ayat 18 Allah kata, walam yakhsha illallah fa'asa ula ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa ula. Mudah-mudahan mereka ni mendapat petunjuk. Kita tengok surah Taubah ayat 18 apa kata Allah? Walam yakhsha illallah. Pertama dalam hati dia Allah akan cabutkan tadi permasalahan tadi. Apa yang kita takut dalam hati kita ni, kita takut apa macam-macam takutlah yang duk terkesan dengan perasaan dia dah masuk dalam hati. Tapi hati Allah jaga. Allah syukurlah Allah jaga. Kita ni dah lah hara. Tak kerti nak jaga. Berjaga barang pun hilang, ni jaga hati. Jaga barang pun tak kerti, ni jaga hati. Macam mana? Tak jaga punya. Allah yang jaga. Jadi kita ni sebab kita tak jaga hati, Allah jaga dan kita pula banyak lalai. Maka perasaan yang berlaku di luar sana ketika seharian kita bekerja, contoh berurusan. Bila kita solat, kan? Kita datang masjid. Sebab tu bila kita tak boleh masjid ni, kita risau sebab kita tahu peranan dia. Tapi kata hukum fikih, Nabi kata, beruntunglah mereka yang sebelum PKP atau permasalahan, dia istiqomah. Sebab dapat pahala juga. Seperti mana yang di istiqomah sebelum. Sebab tu masa tengah sihat, istiqomah. Bila sakit, kata tak boleh pergi dah. Pahala tu dapat. Tetap dapat ketika ada halangan-halangan syar'i. Uzur syar'i. Baik, jadi maknanya, bila kita pergi masjid, kita iktikafkan diri kita. Walam yakhsha illallah. Yang pertama, Allah akan cabutkan gangguan dalam hati. Walam yakhsha illallah. Dalam hatinya dia takut Allah. Allah cabut. Apa saja dia masuk tadi penuh dengan permasalahan, Allah cabut. Dia datang dengan nak menyerahdi daripada Allah. Orang yang faham ni. Dia nampak, ya Allah aku datang masjid ni. Hilangkan masalah aku ni, ya Allah. Aku datang ni nak hilangkan masalah. Apa masalah yang pertama Allah hilangkan? Hatinya Allah cabut ketakutan. Walam yakhsha illallah fa'asa ula. Mudah-mudahan Allah kata. Ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan atas mereka ni golongan yang mendapat petunjuk. Maknanya Allah akan tunjuk jalan. Wallahi. Ini dalil Allah kata. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebab itu Nabi SAW tak pernah tinggalkan masjid. Rumah kat masjid. Sebab tu Khalifah Ar-Rashidin, Khulafah Ar-Rashidin semua tak pernah tinggalkan masjid. Allah yang cabut. Kita gerakkan diri kita. Serah datang.
Serah datang, ya Allah, aku ada masalah. Serah, ni apa masalah? Ni dalam hati. Datang. Tapi bersiaplah walaupun ada masalah. Tapi kita tak ikutkan masalah tu. Kita tak ikutkan masalah tu. Kita pakai smart-smart. Kita pakai elok, serban, smart. Ataupun perpakaian yang kemas. Cukuplah. Hati lapang. Ada masalah ni. Masalah tu pada keadaan. Gangguan tadilah. Gangguan-gangguan kehidupan ni. Banyak gangguan kehidupan ni kan. Jadi antara... Kalau nak rujuk juga, boleh rujuk surah Al-Falaq. Gangguan-gangguan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan dari segi pelbagai perkara. Yang kita boleh rujuk kat situ. Okay, baiklah, katalah ada gangguan, datang. Datang ke rumah Allah, serah diri. Datang dengan Allah, serah diri. Dan kita yakin Allah bantu kita. Kita yakin Allah bantu kita. Dengan Allah, with Allah. With Allah. Datang dengan Allah. Allah gerakkan ikhtiar kita, itu ikhtiar. Berapa ramai tak nampak datang jumpa Allah, itu ikhtiar menyelesaikan masalah. Datang jumpa Allah kat mana? Kat masjid. Dia pandang ringan. Datang masjid, Aku kena usaha lah pergi ofis, pergi kerja. Allah datangkan COVID. Mana ofis? Mana ofis? Mana bisnes yang bilioner, triliuner tu? Jangan. Kadang-kadang cakap mulut tu macam dunia ni anak yang punya. Tadi bawa sahabat saya call. Lama tak jumpa. KP dah sebelum tadi. Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Sihat. Ustaz, buat apa sekarang? Tanya saya buat apa sekarang. Saya tanya kerja dengan Allah. Habis itu. Buat apa sekarang? Saya kerja dengan Allah. Apa yang Allah suruh saya buat. Apa yang Allah tinggal, saya tinggalkan. Itu je lah. Yang bayar gaji saya Allah. Habis. Itu jawapan. Macam tu ada jawab tu. Yelah, lepas tu alih cerita lain lah. Yelah, tak ada niaga-niaga jual-jual ke. Kadang manusia ni dia... Ya, sebab benda tu iman kan. Gaib ni dia kena kefahaman yang datang dari kesedaran. Walaupun kita orang Islam, kita dah selalu dengar berkali-kali. Tapi belum tentu ada kesedaran di hati, betul? Betul. Sebab itu Allah datangkan musibah. Mudah-mudahan kita bermuhasabah. Di saat musibah lah antara yang paling mustajab nak muhasabah dah. Kan kalau datangnya senang, musibah susah tak paling mustajab nak muhasabah. Tapi tak makan saman juga gamaknya. Jadi sila hari bulan Allah tak bagi musibah dah. Nampak? Allah bagi apa? Balak terus. Balak sila hari bulan tak sempat nak muhasabah. Terus innalillah. Habis. Hati-hati ya. Ya benar Ustaz. Tadi ibadat yang sepadan dengan tafakur. Sebab tafakur nilainya tinggi. Sebab dia membawa ingat kepada Allah. Allah Akbar. Buat Siti Nurul. Buat apa? Boleh tiru. Tadi saya pergi bengkel kita. Cina tau. Ini sira tadi. Tadi kereta saya bawa lah kereta lain. Satu kereta lain. Lain kereta katanya. Kaya. Allah bagi. Saya cakap gitu. Allah bagi. Ya. Tuhan Allah. Dengan dia kena sekali. Peduli apa saya? Dia, okey. Dan dia tahu. Dia respect kita. Sebab kita pun menampilkanlah penampilan kita. Dia tanya saya. You tu selalu pakai kopiah. You orang masjid. You dalam masjid. Ya, saya kerja sama Tuhan saya lah. Dia nak argue apa? Dia tak akan argue punya. Saya dah buat dah. Jadi buatlah. Mana-mana yang orang tanya... tak tahu nak jawab. Memang sebenarnya, cuba saya tanya. Para sahabat, kita tahu berniaga. Berniaga apa ya? Ada kajian terperinci ke tentang Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berniaga apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berniaga apa? Kebanyakan bercerita tentang perjuangan je. Buat apa? Hampir tak tahu nak cerita buat apa. Kita nampak dakwah je sampai kita tak nampak mereka dia berniaga. Betul tak? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Imam Hasan Basri itu nama besar tau. Kita dah nampak, ulama buka kitab. Tak tahu, saudagar batu.
Alah batu kecil-kecil niaga. Bolehlah sekali niaga 10 juta. Biasa kecil-kecil. G to G. Government to government. Nak cakap apa? Kita ni dah sampai orang tak lain dah sampai orang tak nampak lain dah. Meniaga je nampak. Oh payahnya kita. Habis semua nak diniagakan. Atau pantang sikit ke gambar produk. Pantang sikit gambar produk. Allah. Produk tu letak lalas sekali. Dulu orang cuba buat, dia panggil back end sale. Back end. Tapi back end macam tak jadi, tak sabar. Front end balik. Dulu kan popular kan storytelling lah, apa, copywriting lah, panjang-panjang dah. Orang tak nak panjang-panjang dah. Sebab niat tak betul. Niat bukan nak menyebar kebaikan. Niat nak lakukan produk. Ingat jadi lah. Dari kebaikan untuk kebaikan. Bukan dari kebaikan untuk jual produk. Betul kan niat? Ini dari kebaikan untuk laku produk. Memang tak lakulah kebaikan tu. Memanglah laku produk dia. Kebaikan tak laku. Oh, ini yang paling payah ni. Ya, ingat senang ke? Nampak? Semua saudagar hebat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diriwayatkan sebagai saudagar kaya yang besar. Tapi nak cari riwayat. Semua cerita dakwah dia. Umar Khattab saudagar juga. Sayyidina Uthman bin Affan saudagar. Abdul Rahman bin Auf. Apa perniagaan dia? Main perniagaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf apa? Kita, asal nampak muka kita, niaga. Allah. Apa branding niaga kat muka ni? Janganlah. Sebab tu saya cuba seboleh-boleh nak stand diam ilmu je. Adalah cara. Kita bukan nak keperluan, bukan kemahuan. Keperluan ada waktu-waktu tertentu sehingga tidak nampak keperluan ni ke hidup kita nampak makan dia. Asal nampak muka je makan. Teruk dengar tu. Nampak tak? Asal muka je ingat makan. Oh, teruk sangat. Mana ada orang ingat? Kita lupa tak? Tapi makan dia tak? Cuma niaga macam tu. Biar brandingkan diri kita ini. Orang nampak, dia buat apa? Sampai tak tahu nampak buat dunia ni apa. Sampai tenggelam dunia dia, tak nampak buat apa. Biar lagi bagus nampak, orang cakap, dia ni ke solat je ke? Tak ada kerja? Sampai orang cakap macam tu. Lagi bagus. Tak ada kerja kan maknya? Aku tak ada kerja. Kerja aku solat je. Ada masalah ke? Kau ada masalah? Cakap macam tu. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi hati-hati. Hati-hati dalam Masya Allah, Alhamdulillah, Puan Fazilah. Ingat ilmu kebenaran ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati, rahmati. Allah Akbar. Ya, meniagalah kerana Allah. Betul lah Puan Tina. Tapi yang saya masukkan tadi, branding diri tadi. Kadang-kadang kita ni meletakkan diri kita ni sehingga orang tengok kita ingat produk. Kurangkan. Jangan sampai orang ingat kita produk, tak ada cerita lain. Walaupun kita cuba ubah agama, produk juga jadinya. Keluarlah daripada dunia produk itu. Macam mana cara Ustaz? Tak faham. Macam makan. Makan perlu diingat selalu ke? Tak ada. Sebab kita jadi staff. Buat tu sebab kita tak dapat rentak lagi. Kita tak minta Allah Ta'ala tolong kita untuk dapat rentak untuk menjalankan produk kita. Sebab tu kita kena heavy. Kita jadi tough untuk menjalankan dia. Nampak? Tak apa, itu kita bincang dalam slot lain insyaAllah. Saya hari nak revise balik yang mengikuti Mukmin Niaga tu insyaAllah. Saya akan revise untuk dalam tu saya akan cerita lah pada siapa yang niaga. Kita tak nak dicop muka kita muka produk. Hati-hati Patutnya biar kita dicop. Dia ni aku nak jumpa dia kat masjid. Biar dicop masjid. Habis cerita. Itu kita nak. Dan ini sahabat yang buat. Dan kita nak follow. Kita nak tegakkan balik. Kata cinta Nabi. Kata meniaga nak hidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni orang perempuan ni
orang perempuan, kalau sunnah Nabi ni, dia dikenali sebagai apa? Kalau nak kata nak idolkan sunnah Nabi ni, dia dikenali sebagai wanita berniaga ke? Hati-hati. Antara yang Nabi paling sayang tu, kalau dari segi isteri Nabi satu ni, Fatimah Zahra. Fatimah Zahra apa kerja? Nabi tak pernah, kalau ada riwayat, setiap kali Nabi sebelum balik mana-mana, Nabi akan jumpa Fatimah Zahra. Punya Nabi sayangkan Fatimah Zahra, sehingga kan Nabi kata, maafkan hadis siapa yang dapat anak perempuan. Sangat keluarlah hadis tu. Berkati atas dia. Jadi, jangan sampailah nak lagi tajuk lah perempuan ni, lagi tajuk. Nak buat tapi jadi orang yang hidden lah. Di sebalik tabir, penggerak dalam diam, macam tu lah. Tolong packing belakang-belakang. Ini tak dia yang ke depan. Itu masalah tu. Allah Akbar. Baik. Jadi, sedang jemaah mulakan Allah SWT. Baik. Maka di sini kita dah jelas. Nampak? Maknanya, tadi apa? Kita nak wujudkan balik struktur hati ni. Kita nak wujudkan balik hati ni. Bagi dia merah sikit. Hati ni darah. Merah sikit. Jadi maknanya sekarang kita mulakan dia dengan tadi apa? Kita nak wujudkan dia kesedaran. Sedar ini yang datang pelbagai cara. Jadi bagi petunjuk ya. Jangan kata tak ada ya. Petunjuk ni subhanallah. 30 juzuk tu dah petunjuk dah tu sebenarnya. Belum ceramah lagi. Hari-hari tinggal nampak tak nampak je lah. Jadi petunjuk ni sentiasa ada. Allah akan datangkan petunjuk dalam pelbagai medium. Petunjuk ni. Macam contoh. Sebab tu bantu sebarkan, kesian. Kadang-kadang ada orang nak tahu tentang ilmu-ilmu macam ni. Ni macam-macam lah petunjuk melalui majlis ilmu. Majlis ilmu. Kan, melalui nasihat. Nasihat kawan-kawan. Banyaklah medium ni contoh-contoh lah. Banyaklah dengan kita boleh tengok petunjuk ni. Daripada harian kita hari ni. Yang nak bawa balik kepada timbul kesedaran tadi. Kesedaran tentang apa ni? Kesedaran tentang membawa kepada Allah. Nak balik, tunjukkan balik hidup dia. Baik, jadi dia petunjuk ni akan datang dengan kata-kata, kalam. Dia akan kalam. Macam mana? Melalui medium lah. Medium majlis ilmu, nasihat, kawan-kawan, anak-anak, macam-macam lah tu. Medium petunjuk tu macam-macam. Kalam yang akan dipanggil menyentuh. Sentuhan. Zas. Kena. Tum. Bait dipanggil. Okey. Jadi, itu antara penggerak dia. Baik. Jadi, nak memudahkan lagi untuk dapatkan kesedaran ini, maka mulakan ataupun lazimi istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Lazimi. Atau yang mana ini dalam perbahasan yang lebih besar lah, dipanggil salawat. Salawat pun boleh. Cuma saya lebih fokus dalam perbahasan ini, saya akan fokus ke istighfar lah. Sebab kita nak pergi penyucian. Adapun selawat itu juga menyucikan nanti. Tapi kalau pergi pada istighfar itu kembalinya insaf atas dosa istighfar. Sebabnya membuatkan kita ni tidak sedar wujud dalam kelalaian tu kerana dosa lah. Dosa hati kita tak sedar. Jadi ingat, kita fokus istighfar. Adapun selawat teruskan. Yang mana selawat teruskan selawat. Selangi dengan istighfar. Istighfar ni kita boleh macam ni. Selawat sepanjang masa. Bila-bila masa, selama-lamanya. Istighfar, buat timing. Kata lepas solat, istighfar. Ataupun pagi, malam, istighfar kita tetapkan masa je. Ataupun nak juga selang-seli, ikutlah. Baik. Adapun kita boleh letakkan istighfar ini pada, nak pun dengan iktikaf.
tempat. Kurangkan pergerakan. Iktikaf ni tujuannya adalah untuk kurangkan pergerakan. Dengan apa? Bila kata iktikaf ni, dia akan datang tafakur. Wujudkan, dia panggil penghayatan atas kekuasaan Allah. Khair. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Khair. Baik, maka kita akan nampak. Baru kita strukturkan. Tafakur di waktu itikaf ini pun boleh. Tafakur pada keadaan tetap. Tempat, contoh di sudut di ruang rumah. Buat satu mihrab atau di rumah atau ada satu sudut pun boleh. Duduk kita merenung ataupun pergi buat tadabbur alam, kita tafakur pun boleh. Jadi tafakur ni mewujudkan penghayatan. Di tempat-tempat yang afdal itu di itikaf itulah di masjid. Ya? Baik. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Maka di sini, kalau kita lihat, semua perkara yang kita bincangkan ini adalah untuk kita mengatasi. Mengatasi dan nak mewujudkan, kata kunci kita pada malam ini adalah kesedaran di hati. Kalau kita boleh wujudkan perkara-perkara ini, maka insya-Allah Allah akan gerakkan. Dan kita dah sentuh tadi pada itikaf di masjid ini, surah Taubah ayat 18. Allah akan cabut ketakutan dan Allah akan bagi petunjuk. Ini jalan penyelesaian. Okay. Jalan atau petunjuk. Boleh, astagfirullah pun boleh. Tak masalah. Ya, Tuan Ilyas Junadi. Boleh, insya-Allah. Baik, jadi sedang jemaah muliakan Allah SWT. Maka dengan itu, kita pergi berkesimpulan. Kesimpulannya. Baik, jadi kalau kita lihat, insya-Allah, perbahasan kita pada malam ini, ya, mati pun seorang, betul tu. Kita kena biasa untuk berseorangan. Betul lah. Tu Nabi SAW pun dapat wahyu dengan keadaan berseorangan. Tapi setelah dapat, maka ada masa. Bagi-bagi masa lah. Jangan seorang, dia payah juga. Bagi-bagi masa juga. The point adalah, luangkan masa, uruskan masa, isi masa. Ada masa ketika kita dengan masyarakat, ada masa ketika dengan keluarga, ada masa ketika kita recharge untuk diri. Meditasi dia tidak membawa kepada kebesaran Allah. Tafakur lain. Tafakur ni penghayatan. Meditasi tidak. Meditasi membayangkan. Beza meditasi adalah bayangan. Tafakur bukan bayang ya. Tafakur ni sedar. Dia tak ada nak bayang, terbayang. Itu meditasi. Bayangkan suasana. Tengok-tengok dah kena angkut, letak kat luar. Dia berkhayal. Meditasi ni khayalan. Lagu apa tu? Khayalan. Apa dah lupa. Tiba-tiba dengar khayalan menjelma. Dia duduk. Dan lebih bahaya dalam ilmu meditasi ini, dia bersatu dengan Tuhan, dia katanya. Itu bahaya betul. Macam-macam pisin. Hati-hati ya. Hati-hati. Tafakur lain. Tafakur membawa pada zikir. Membawa pada kebesaran Allah. Dia tidak lalai. Dia tidak dia panggil apa? Khayal. Dia tidak berkhayal. Even kita solat pun tidak boleh berkhayal. Membayangkan. Jangan. Allah berada di depan. Batal. Malah boleh keluar syahadah nanti. Jangan main-main. Dia bayangkan. Jangan buat kerja macam tu. Dia bukan bentuk, bukan benda, bukan tempat. Macam meditasi, dia membayangkan tempat. Bayangkan bunyi deruah. Dia panggil meditasi nak programkan minda. Programming system. The mind program. Kebanyakan ilmu-ilmu tu untuk mempositifkan minda saja. Yang kita cerita ni adalah lebih jauh daripada minda.
hati yang akan kontrol minda balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey? Baik, jadi kena faham ya. Puan Rayu, okey, baik, insya-Allah. Beza. Berkhalwat, ya, beruzlah Puan Tuan Muhammad Saifuddin. Beruzlah. Khair, insya-Allah. Baik, saya kira cukup setakat tu. Perkongsian kita pada malamnya penuh barakah ni, insya-Allah. Moga-moga kita diberi kesempatan untuk terus istiqamah dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah. Kita akan jumpa pada perbincangan kita besok malam. Kita ada lagi pengajian kita besok, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Okey. Dia main contoh macam contoh belakang saya ni, tak jauh lah. Saya tunjuk contoh ilmu yang saya dok pakai ni, saya nak ambilkan view je, view gambar ni. Tapi apa yang dia cuba buat adalah muzik. Meditasi banyak bermain dengan muzik. Ini yang saya buat ni ada muzik ni. Ni. Kalau saya besarkan volume dia ada muzik. Kebanyakan meditasi ni dia akan bermain muzik. Boleh dengar ke muzik dia? Contoh macam belakang saya ni. Ada tak ada tak apa. Yang saya nak pakai, saya nak ambilkan view je. Gambar ni. Ada. Desktop audio. Alam muzik. Oh tak ada. Okey, tak apa. Tak apa. It's okay. Dia akan bermain dengan muzik. Dia akan bermain dengan muzik ataupun alat-alat, deruan, apa-apalah instrumen. Oh, dah on. Okey. Tu. Aku muzik pun saya tak tahu. Okey. Ni meditasi. Saya bagi contohlah dia macam tu. Dia akan bermain dengan view ni tak salah. Dia tak ada isu. Muzik ni dia akan ada isu. Contohlah contoh. Saya bagi contohlah Okey, off. Okey. Baik. Jadi sedang jemaah muliakan Allah SWT. Khair. Dia memang instrumental song. Dia akan buat kita suasana kita jadi senang, bukan tenang. Kita senang je kita mendengarnya. Tapi hati-hati dia bukan tenang. Tak apa, kita belajar. Kita boleh, bila kita faham, kita tahu bagaimana nak mengendalikan alat-alat yang Allah jadikan juga ni. Hanya jadi masalah ni bila dia tak faham. Baik, jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Okey. InsyaAllah itulah perkongsian kita pada malam ni. Terima kasih banyak atas kerjasama ataupun penglibatan dan semua pada malam yang penuh barakah. InsyaAllah kita bertemu pada siri seterusnya pada besok, sesi bual bicara, insyaAllah. InsyaAllah sesi bual bicara besok adalah dia muzik bermain dengan emosi. Ada yang cakap media sini boleh datangkan benda lain. Ya boleh. Dia boleh pergi kepada pelbagai perkara yang lain. Belum lagi dengan coding muzik itu lagi. Tapi kalau kita ada ilmu untuk memahami, tak ada masalah. Yang saya cerita ni bagi yang tiada asas. Kalau dia ada kefahaman, kita boleh convert dia, tak ada masalah. Tak ada masalah.
Sebab tu penting kan ada bismillah dengan Allah, with Allah. Ada pun lebih baik hindarkanlah. Lebih baik hindarkan sebab dia akan jadi terngiang-ngiang, dia digangguan. Okey. Baik, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu. Terima kasih banyak. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, tak kata-kata kurang bicara dalam penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita dan memberikan sebaik-baik ganjaran pahala pada kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi bertemu lagi kita pada esok malam. Temu janji kita besok pada pukul 9.30 malam besok insya-Allah dalam bual bicara besok insya-Allah. Khair, terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cukup setakat tu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farad dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.